Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Ustazah Munirah Mukhtar, guru pendidikan Islam anda untuk hari ini. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk memulakan PDP online untuk kali ini. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan beri satu pantun teka-teki. Pantunnya berbunyi, waktu petang bersia di taman, kanak-kanak lari berkejaran. Wahai anak-anak yang disayangi sekalian, apakah surah pertama di dalam Al-Quran? Ustazah percaya anak-anak semua dapat menjawabnya dengan betul dan tepat. Okey, betul jawapan anak-anak itu, iaitu surah yang pertama dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Jadi itulah pelajaran kita untuk kali ini, iaitu pelajaran yang keenam daripada ayat kefahaman yang bertajuk Segala Puji Bagi Allah. Dalam pelajaran keenam ini, objektif pembelajaran yang hendak kita capai adalah pertama, anak-anak dapat mengetahui maksud ayat 1 hingga 7 daripada surah Al-Fatihah. Objektif yang kedua yang nak kita capai adalah kita dapat memahami maksud pujian hanya kepada Allah, dapat faham apakah maksud beriman kepada hari akhirat. Kita juga faham menyembah Allah dan meminta pertolongan daripadanya, dan kita tahu apakah jalan yang diredai oleh Allah. Manakala objektif pembelajaran yang ketiga yang nak kita capai adalah kita dapat mengamalkan ayat daripada surah Al-Fatihah ini dalam kehidupan kita seharian. Okey, walaupun surah Al-Fatihah ni kita baca setiap hari. Setiap hari kita membacanya ataupun kita menghafalnya, dan kita bacanya sebanyak 17 kali setiap hari sekurang-kurangnya, iaitu dalam solat 5 waktu. Solat 5 waktu kita ada yang 2 rakaat sembahyang subuh, 4 rakaat sembahyang zuhur, 4 lagi asar, maghrib dan isya. Semuanya adalah 17 rakaat. Jadi, kita akan baca surah Al-Fatihah ini sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam. Jadi, kita akan tengok satu persatu. Sebab ada yang hanya membaca Al-Fatihah tanpa mengetahui maksudnya. Jadi, hari ini Ustazah akan bacakan ayat berserta dengan maksud. Ayat yang pertama berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita hari ini, kita berkenalan dulu dengan surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini merupakan ayat Makkiyah, iaitu ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun terbahagi kepada dua. Satu dikenali sebagai ayat Makkiyah dan satu lagi adalah ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah ni ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Sementara ayat-ayat Madaniyah
adalah ayat-ayat yang turun selepas peristiwa hijrah. Tak semestinya dia turun di Madinah. Walaupun ayat tu turun di Mekah, tapi dinamakan sebagai ayat Madaniyah. Kenapa? Kerana dia turun selepas peristiwa hijrah. Seterusnya, kita akan tengok pula, adakah Al-Fatihah ini disebut dengan nama-nama yang lain? Sebenarnya, ada banyak nama lain bagi surah Al-Fatihah. Di sini, Ustazah catatkan hanya 6. Yang lain, anak-anak boleh cari sendiri nanti ya. Okey, nama-nama lain bagi Al-Fatihah ini disebut juga sebagai Ummul Kitab. Ini juga satu nama yang popular. Yang kedua disebut juga sebagai Asy-Syifa. Ada lagi Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Hamdu dan juga dikenali sebagai Ar-Ruqyah. Seterusnya kita lihat kepada keutamaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini surah yang utama. Sebab tu dipilih sebagai surah yang pertama dalam Al-Quran. Nabi SAW telah menyebut dalam sabdanya yang berbunyi, La salata liman lam yaqra' bi fatihati kitab. Maksudnya, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Oleh itu, kita wajib membaca surah ini dengan betul, bertajwid, lancar dan juga fasih. Seterusnya, kita lihat pula kepada isi kandungan Al-Fatihah. Al-Fatihah tadi mengandungi 7 ayat. 7 ayat itu boleh dibahagikan kepada 4 bahagian. Okey. Bahagian yang pertama adalah pujian hanya kepada Allah. Bahagian yang kedua menceritakan tentang hari akhirat. Bahagian yang ketiga menceritakan tentang menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan bahagian yang terakhir bagi surah Al-Fatihah ialah menunjukkan kita jalan yang diredai. Baiklah, kita akan lihat satu persatu bahagian isi kandungan surah Al-Fatihah. Bahagian pertama, pujian hanya kepada Allah. Baik. Ini dirakamkan dalam 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Ucapan basmalah ini mengajar kita supaya melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah. Bukan kerana yang lain. Bukan kerana kita buat sebab kita nak tunjuk ke orang. Tak. Kita buat sesuatu tu ikhlas kerana Allah. Barulah kita dapat pahala. Okey. Baiklah. Yang kedua, lafaz yang kedua, lafaz Alhamdulillah. Lafaz Alhamdulillah ini, segala puji bagi Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Segala pujian ini dikhususkan kepada Allah. Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam. Pujian-pujian ini hanya layak kepada Allah. Bukan kepada yang lain. Kenapa? Kerana hanya Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam. Tidak ada makhluk lain yang mencipta alam. Hanya Allah sahaja. Baiklah. Ucapan yang ketiga. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ataupun Ar-Rahmanir-Rahim. Menunjukkan sifat Allah yang pemurah dan penyayang. Yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Ketiga-tiga ucapan ini hendaklah disebut dengan rasa cinta kepada Allah dan wajib dibuktikan dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, isi kandungan Al-Fatihah yang kedua ialah berkaitan beriman kepada hari akhirat. Dalam ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Dalam hari akhirat ini terdapat 6 peristiwa atau 6 keadaan.
Keadaan yang pertama ialah keadaan berlakunya hari kiamat. Keadaan yang kedua adalah keadaan ataupun peristiwa di padang mahsyar. Seterusnya, manusia akan melalui al-hisab dan al-mizan. Seterusnya, selepas al-hisab dan al-mizan, manusia akan melalui titian sirat untuk menentukan sama ada manusia itu akan ke neraka ataupun ke syurga. Jadi, inilah 6 keadaan semasa di hari akhirat. Baik, kita akan tengok satu persatu. Hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Hari kiamat ialah hari berlakunya kemusnahan alam dunia ini. Dan pada ketika itu, hanya Allah yang memerintah pada hari akhirat. Selepas berlakunya hari kiamat, akan lahirlah alam baru yang bernama alam akhirat. Dan pada hari alam akhirat ini, hanya Allah sahaja yang memerintah. Tidak ada lagi kuasa yang lain selain daripada Allah. Seterusnya, peristiwa yang kedua di alam akhirat, setelah manusia dibangkitkan daripada kubur masing-masing, semuanya akan menuju ke padang mahsyar. Dan pada hari itu, hanya Allah yang berkuasa menghukum dan membalas segala perbuatan manusia semasa di dunia. Okay. Seterusnya, peristiwa yang ketiga, al-hisab dan al-mizan. Segala amalan manusia akan disoal, dihitung, ditimbang oleh Allah. Dan semua manusia berada di bawah kekuasaan Allah yang Maha Esa dan menerima semua ketentuan dan hukuman yang diputuskan oleh Allah berdasarkan amalan semasa di dunia. Itulah peristiwa ataupun keadaan al-hisab dan al-mizan. Seterusnya, peristiwa yang keempat, setelah manusia disoal, dihitung amalannya, maka manusia akan melalui titian sirat. Semua manusia akan melalui titian sirat ini untuk menuju ke syurga. Dan pada ketiga ini ada dua keadaan sahaja. Dua keadaan sahaja manusia itu. Iaitu orang yang berjaya melepasi titian ini ataupun orang yang tidak berjaya atau gagal melepasinya. Orang yang berjaya melepasi titian sirat adalah orang mukmin dan orang soleh. Manakala orang kafir akan terjerumus ke dalam neraka. Apa yang terjadi pada yang terjerumus dalam neraka? Apakah itu neraka? Neraka merupakan tempat balasan kejahatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Mana-mana manusia yang melakukan kejahatan akan gagal untuk melepasi titian sirat dan mereka akan terjerumus ke dalam neraka. Bagaimanakah keadaan dalam neraka ini? Di mana tempat ini penuh dengan siksa dan azab. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran bahawa azabnya sangat pedih. Seterusnya, keadaan yang keenam. Tempat impian setiap manusia, iaitu syurga. Syurga adalah tempat balasan kebaikan yang dilakukan semasa di dunia. Syurga juga merupakan satu tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kedamaian. Itulah idaman setiap manusia. Siapa yang dapat syurga ni? Orang yang beriman dan yang ikhlas beramal kerana Allah. Maksudnya dia buat sesuatu bukan nak tunjuk kat orang. Tapi buat sesuatu tu ikhlas kerana Allah. Bukan kerana yang lain. Barulah mereka dijanjikan tempat di syurga. Barulah mereka mendapat syurga. Okey. Demikianlah 6 peristiwa ataupun 6 keadaan di alam akhirat yang akan ditempuh oleh setiap manusia selepas berlakunya hari kiamat. Mari kita lihat pula bahagian yang ketiga dalam surah Al-Fatihah, iaitu menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah
yang terakam dalam ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Hanya kepada engkaulah kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Kalimah na'budun merupakan ubudiyah. Kalimah ubudiyah iaitu mengkhususkan pengabdian diri hanya kepada Allah. Kita merupakan hamba dan Allah adalah Tuan kita. Jadi segala amalan yang dilakukan adalah ditujukan kepada Allah semata-mata, bukan kerana lainnya. Sementara kalimah nasta'in merupakan isti'anah, iaitu memohon hanya kepada Allah untuk mendapat kebaikan dan menolak keburukan dunia dan akhirat. Maksudnya di sini kita minta pertolongan Allah supaya kita terus taat dalam semua urusan kita. Itu yang dikatakan kalimah isti'anah, memohon hanya kepada Allah. Oleh itu kita hendaklah yakin bahawa hanya Allah semata-mata yang berkuasa dan yang berkuasa memperkenankan segala permintaan hamba-Nya. Seterusnya bahagian yang keempat ataupun bahagian yang terakhir dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Macam mana nak cari jalan yang lurus? Allah telah menunjukkan dalam ayat ini bahawa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah supaya tunjukkan kita jalan yang lurus. Okey. Kalimah ini merupakan doa yang terbaik untuk meminta hidayah dan meminta teguh di atas jalan yang lurus. Allah telah mengajar kita supaya memohon hidayah ke jalan yang benar. Hidayah ni apa? Hidayah ini adalah petunjuk dan ia merupakan perkara yang paling penting dalam hidup manusia bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hidayah ini hanya milik Allah, bukan milik manusia. Manusia tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa walaupun kepada orang yang dia sayangi. Begitulah juga dengan Nabi kita SAW, di mana Nabi berusaha meminta bapa saudaranya Abu Talib supaya mengucapkan dua kalimah syahadah di saat-saat akhir Abu Talib. Tapi Allah tidak izinkan. Ini menunjukkan bahawa hidayah adalah milik Allah semata-mata. Manusia walaupun Nabi sendiri yang dikasihi oleh Allah pun tidak berkuasa untuk memberi hidayah kepada orang yang disayangi. Okey, seterusnya ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu tunjukkanlah kami apa jalan yang benar tadi kan. Sekarang jalan yang benar tu jalan apa? Iaitu jalan orang yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi tadi kita telah memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi apakah jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus ialah jalan orang yang benar dan jalan orang yang mendapat petunjuk. Siapakah mereka? Iaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang yang mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini juga Allah menyebut bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapakah golongan yang dimurkai dan siapa pula golongan orang yang sesat? Golongan orang yang dimurkai Allah adalah golongan Yahudi.
Kenapa mereka dikatakan ataupun kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Kerana mereka ini memahami tentang esanya Allah dan mereka memahami kewajipan beribadat kepada Allah. Tetapi mereka mengingkari ajaran yang telah disampaikan oleh para rasul. Begitu juga dengan golongan yang sesat. Siapa? Iaitu golongan penganut Nasrani. Kenapa mereka dilabelkan sebagai sesat? Kerana mereka yang telah menerima ajaran yang disampaikan oleh para rasul, tetapi mereka menyelewengkan ajaran-ajaran rasul-rasul yang didatangkan kepada mereka. Sebab itu mereka dikatakan sebagai golongan yang sesat. Oleh itu kita hendaklah menjauhi daripada mengikut perbuatan golongan Yahudi dan Nasrani. Baiklah, tidak lengkap kefahaman ayat tanpa kita mengetahui pengajaran ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana kita nak membina ayat pengajaran ni? Ada kata kuncinya yang tertentu. Yakni ada perkataan-perkataan yang wajib ada apabila kita membina ayat pengajaran. Di sini Ustazah beri 3 kata kunci untuk membina pengajaran ayat. Kata kunci yang pertama ialah kalimah kita hendaklah. Ini juga disebut sebagai pernyataan. Okey, pernyataan. Kata kunci yang kedua adalah isi dan juga kata penyambung. Ini dikenali sebagai isilah. Isi, di situ Ustazah warnakan kata kunci itu mengikut nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang ketiga adalah huraian. Jadi setiap pengajaran ayat itu mesti mengandungi 3 perkara ini. Yang pertama penyataan, iaitu ayatnya kita hendaklah. Yang kedua isi, yang ketiga huraian. Boleh juga kamu ambil kata singkatnya sebagai PIH. P untuk pernyataan, iaitu ayat kita hendaklah. I untuk isi dan H untuk huraian. Antara isi dengan huraian tu kena ada penyambung. Dan kata-kata penyambung tu pula kamu boleh hafal kata singkatnya sebagai bakus. Apakah itu bakus? Bakus ialah B untuk bagi, A untuk agar, K untuk kerana, U untuk dan S untuk supaya. Baiklah, kita tengok satu persatu contoh pengajaran ayat yang telah Ustazah tulis kat sini. Contoh yang pertama, kita mesti mula dengan apa tadi? Pernyataan. Ayat pernyataannya adalah kita hendaklah. Di situ Ustazah warnakan dengan warna merah. Bagi kamu nampak sikit. Okey. Yang pertama, kita hendaklah. Kemudian disambung dengan isi, I. Kita hendaklah memulakan sesuatu pekerjaan dengan menyebut basmalah. Okey, antara isi dengan huraian kita mesti ada kata penyambung. Di situ Ustazah letak untuk. Boleh juga kalau kamu nak letak agar ataupun supaya. Ikut masing-masing lah. Baik, kita letak untuk di situ. Baca balik. Kita hendaklah memulakan sesuatu pekerjaan dengan membaca basmalah untuk mendapat keberkatan. Boleh? Baik, kita tengok contoh yang kedua. Kita hendaklah meyakini ganjaran dan balasan Allah pada hari kiamat sebagai motivasi untuk beramal soleh dan menghindari kejahatan. Baik, kita tengok pula contoh yang ketiga. Di situ Ustazah tukar sedikit untuk ayat pernyataan. Tak semestinya kita mulakan dengan kita. Boleh juga ditukar kepada, di sini Ustazah letak setiap Muslim. Boleh juga diletakkan orang Islam pun boleh. Jadi, sikit saja asalkan maksud dia tak lari. Setiap Muslim hendaklah. Isinya apa? Memohon hidayah Allah. Itu isi. Kata penyambungnya, agar. Agar istiqamah beramal dengan ajaran Islam. Jadi, itu
adalah cara untuk membina ayat pengajaran. Jadi Ustazah harap anak-anak semua dapat dapat faham macam mana nak membina ayat pengajaran. Baiklah, tidak lengkap rasanya pembelajaran ini tanpa disertai ataupun diakhiri dengan soalan pengukuhan. Di sini Ustazah beri 2 saja soalan untuk menguji kefahaman anak-anak tentang pelajaran yang telah kita pelajari sebentar tadi. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan 2 nikmat kurniaan Allah yang perlu kita syukuri. Di sini Ustazah bagi 4 pilihan jawapan walaupun diminta 2. Nak bagi anak-anak nampak sikit apa lagi nikmat yang patut kita syukuri. Sebenarnya banyak nikmat yang patut kita syukuri. Jadi Ustazah letak 4 dulu nak bagi kamu nampak. Okey, yang pertama nikmat iman. Yang kedua, kesihatan yang baik. Kenapa kita patut syukur kesihatan kita dapat kesihatan yang baik? Sebab dengan kita sihatlah kita dapat beribadat. Yang ketiga, panca indera yang lengkap. Ya, kita ada mata yang boleh melihat. Kita ada telinga yang boleh mendengar. Dan lain-lain lagi lah. Okey. Yang terakhir Ustazah bagi sini, keluarga yang bahagia. Kita patut bersyukur kerana kita dikurniakan keluarga yang bahagia. Baik, soalan yang kedua. Segala pujian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapakah hanya Allah sahaja yang layak mendapat segala pujian? Di awal pembelajaran tadi Ustazah dah terang. Kenapa kita hanya memuji kepada Allah, bukan pada yang lain? Jawapannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan mentadbir alam ini. Bukan makhluk. Hanya Allah sahaja yang mencipta dan mentadbir alam ini. Baik. Sebagai rumusannya, Ustazah harap anak-anak semua dapat memahami, dapat mengetahui maksud ayat 1 hingga 7 surah Al-Baqarah. Jika sebelum ini anak-anak hanya sekadar membaca surah Al-Fatihah, jadi selepas ini anak-anak sudah tahu maksud Al-Fatihah dan juga isi kandungan Al-Fatihah. Ya? Dapat memahami kandungan surah Al-Fatihah. Bukan hanya sekadar memahami maksud setiap ayat, tetapi memahami kandungan surah Al-Fatihah. Selain itu, anak-anak juga dapat membina pengajaran ayat dengan betul. Dan seterusnya, anak-anak dapat mengamalkan kandungan surah Al-Fatihah ini dalam kehidupan seharian. Baiklah, setakat ini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat belajar dengan baik dan semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sampai kita bertemu lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.